Baik. Pertama sekali, kalau pesakit kecemasan ni pun ada level. Ya. Ya. Ada yang sehingga ialah lemah suatu badan tak boleh bangun Ya, pun betul. ada. Ya. Okey, baik. Dalam keadaan bila mana dia berasa sukar untuk berdiri, okey, maka ketika itu dia boleh solat secara duduk, dan tetapi dengan syarat apabila dia mampu berdiri, dia kena berdiri betul terlebih dahulu. Berdiri betul Dia terlebih kena dahulu. berdiri betul dulu. Berdiri betul. Okey, pertama. Yang kedua, selepas dia angkat takbir, kalau dia tahu pada waktu tu dia memang rasa kaki kebas, Dah menggeletar. menggeletar dah apa semua, dia boleh duduk. Okey, faham. Okey. Kalau dia langsung tak boleh berdiri, dia boleh terus duduk. Ini kita bicarakan dalam solat fardu. Solat sunat tak apa duduk terus. Tapi solat fardu dia kena berdiri dulu. Kena usaha dulu berdiri. Maksudnya kalau dia boleh berjalan daripada dapur ke ruang tamu, dia boleh berdirilah tu. Okey, isu dia. Tapi betul, kaki kebas, teruk. Maknanya masa tu sama ada gula tinggi sangat lah tu. Dia kaki kebas, dia mulalah tangan kebas apa semua, mengadui apa semua, tak larat. Okey, dia boleh kena berdiri dulu, kemudian lepas dia berdiri tu dia duduk atas kursi. Ataupun duduk dengan cara-cara yang tertentu. Tapi bila kita sebut dalam keadaan tadi, saya faham, dia nak duduk iftirash pun tak boleh, dia nak duduk tawarruk pun tak boleh, dia nak duduk tarabuk pun tak boleh. Apa keadaan tiga ni? Iftirash macam kita duduk antara dua sujud, tawarruk macam kita duduk masa kita tahiyat akhir, dan tarabuk kita duduk bersila. Itu keadaan duduk asal yang mesti dilakukan dulu sebelum duduk atas kursi. Maksudnya kalau boleh buat macam tu, duduk macam tu dulu. Okey, sebab apa? Sebab dia lebih dekat kepada sujud. Tapi dalam keadaan dia tadi, contoh, tak boleh berdiri, dia duduk. Kemudian waktu dia rokok dalam keadaan dia berada di atas kursi. Tetapi sekiranya dia mampu sujud, maka dia kena sujud. Faham. Dia mampu sujud, dan selepas sujud tu dia bangun duduk antara dua sujud. Tu dia mampu buat. Kemudian dia naik balik, dia duduk balik atas kursi. Itu dalam keadaan. Tapi kalau dalam keadaan sujud pun dia tak mampu, maka ketika itu memadai dia duduk atas kursi sehingga selesai solat dia. Sebab sujud ni ada berkaitan dengan lutut. Ada orang yang memang sakit lutut dan sebagainya. Dia memang bila dia sujud tu, dia sujud terus, dia tak boleh bangkit dah. Cerita dia. Ataupun dia nak bangun tu, dia punya mengaduinya lebih banyak daripada berzikir dalam sembahyang. Maknanya yang tu dia memang kena duduk sepanjang masa lah. Tetapi kalau dia mampu untuk sujud, maka dia kena sujud. Wallah. Tapi sedikit pertanyaan saya, kalau contoh dia mengadui tadi tu, bunyi adu dan sebagainya kan, bila mana disebut yang tu, adakah batal solat dia ataupun Kalau bagaimana, berbunyi dan juga mengeluarkan perkataan, maka batal solat. Itu kena jaga-jaga sikit lah. Janganlah mentang-mentang lah boleh bukanlah kata kita boleh mengadui. Tapi kalau mengeluar sampai keluar apa perkataan ataupun sesuatu yang mampu difahami, maka itu dianggap membatalkan solat. Jadi sebelum daripada itu tengok keadaan kita. Janganlah sampai bila kita angkat bunyi yang tu confirm batal sembahyang lah. Jadi kalau setakat sebut Allah, benda-benda yang boleh disebut dalam solat tu tak mengapa lagi. Tapi kalau sudah mengadui itu memang membatalkan solat. Jadi fahami keadaan sendiri dan solat dalam keadaan yang kita mampu.